Yang Berhormat Batu Kawan. Terima kasih Timbalan Speaker di atas peluang yang diberikan kepada Batu Kawan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan RUU anti gangguan seksual pada julung kalinya di Dewan Yang Mulia ini selepas hampir dibentangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020, malangnya terpaksa ditangguhkan disebabkan musibat langkah Sheraton. Saya berasa tersinggung, marah, kecewa, kesal dengan perangai MP Pasir Salak, tetapi juga dengan keputusan Timbalan Speaker yang melepaskannya dengan satu amaran saja. Pada tahun 2020, selepas baling menghina saya dalam dewan ini, mengatakan saya gelap dan disuruh pakai bedak, saya usulkan kepada Speaker agar peraturan mesyuarat dipinda supaya satu denda dikenakan ke atas ahli-ahli parlimen yang mulut celupa seperti Yang Berhormat Baling, Pasir Salak, Kinabatangan dan sekutu dengan mereka. Sampai hari ini saya belum dengar lagi apa keputusan daripada usul yang saya sampaikan. Namun perbahasan hari ini tidak mungkin menjadi realiti tanpa semangat jitu, ketabahan, keberanian dan ketekunan yang tidak pernah luntur wanita dan lelaki selama hampir 3 dekad. Mungkin ada juga ahli parlimen yang di sini yang belum lahir apabila NGO wanita mula berkempen dan mendalami idea satu RUU khas khusus untuk anti gangguan seksual untuk parlimen dan untuk Dewan Yang Mulia ini, agar perlindungan kepada mangsa gangguan seksual serta hukuman setimpal terhadap pemangsa tidak kiralah jawatan, pengaruh dan kuasa. Dengan izin Timbalan Speaker, the conversation on the need of an anti-sexual harassment bill began when I was 6 years old and I'm 43 now. Maka terciptalah sejarah Dewan menjadi saksi kepada impian aktivis wanita dan semua mangsa gangguan seksual hari ini menjadi kenyataan. Yang di-Pertua, pada hari Khamis 17 Disember 2020, saya telah membawa satu petition yang ditandatangani oleh 512 rakyat Malaysia ke Dewan Yang Mulia ini dengan kebenaran Tuan Speaker pada masa itu untuk dibaca mengikut Peraturan Mesyuarat 19 untuk menggesa kerajaan membentangkan RUU anti gangguan seksual secepat mungkin. YB Pontian pada masa itu telah bangun untuk menyokong petition saya dan membuktikan perkara yang begitu penting seperti ini mampu dan harus mendapat sokongan bipartisan tanpa bersandar kepada ideologi parti dan mengetengahkan kepentingan rakyat daripada kepentingan politik. Selepas 19 bulan saya berdiri sini bukan untuk membawa petition lagi, tetapi untuk membahas dan melihat Dewan ini meluluskan RUU anti gangguan seksual dengan kadar segera. Tuan Yang di-Pertua, berapa kalikah kita sendiri pernah lihat, mendengar atau menyaksikan perbuatan, kata-kata dan pandangan lucah oleh seorang pemangsa gangguan seksual di tempat awam seperti dalam teksi, dalam bas, kereta api, semasa membeli belah, semasa menjamu selera dalam majlis kerajaan sama ada bersama keluarga atau bukan. Di hospital sebagai pelajar sekolah, pelajar houseman, wartawan di lapangan, malah ada juga sebelum ni wartawan yang meliputi berita di parlimen menjadi mangsa gangguan seksual dalam rumah di antara ahli keluarga, di pejabat kerajaan, di firma guaman, di kolej dan universiti latihan polis dan askar, di arena sukan, di mana-mana sahaja kelibat pemangsa gangguan seksual pastinya wujud. Apakah kesudahannya? Satu undang-undang untuk melindungi mangsa dan menghukum pemangsa. Adakah RUU ini hari ini meliputi apa yang dikatakan dalam Dewan Yang Mulia ini? Bolehkah ahli parlimen seperti Baling diambil ke Point of tindakan? order 36.6. 36.6. Ya, minta maaf Datuk Yang di-Pertua. Terima kasihlah apa yang kita dengar daripada semalam. Baling. Jadi saya harus mempertahankan ya. Pertama sekali yang buat menteri sorry ada. Datuk Speaker, mohon masa 36.6. untuk Tak diberhentikan apa, boleh berhentikan. sebab point of order. Hentikan. My time, thank you. Hentikan dan jangan ada gangguan. Please bagi saya bercakap pula ya. 36.6 sangkaan jahat. Bila mana menyatakan bahawa saya telah sebutkan perkataan seksis. Saya nak tanya pada Yang Berhormat Menteri bila dia gulung nanti, siasat dulu dengan kementerian, adakah saya kata diri saya gelap seksis? Ya, apa tu saya bagi tahu, saya kalau gelap saya pakai bedak. Ini cerita dulu ya, dan saya dengan menghormati Dewan Yang Mulia, saya dah minta maaf, tarik balik semua selesai. Dan semalam Pulai bagi tahu, Yang Berhormat Menteri ada, dia kata berkali-kali saya ulang. Tak pernah. That's the only first time, iaitu pada bulan 7 tahun 2020, first day. Dan saya nak bagi tahu juga kepada Dewan Yang Mulia ini,
sangkaan jahat dengan menggunakan bahasa kurang sopan iaitu 36(4), barua tu lagi dahsyat. Ini Batu Kawan panggil speaker barua pada hari tersebut. Pergi check handset. Dia panggil barua. You ikut atap, tebuk atap, pintu belakang. Dan saya nak bagi tahu kepada Datuk Yang di-Pertua, mulianya seorang speaker, dia tak pernah ambil itu sebagai satu dendam. Baru-baru ni speaker pergi ke Turki, bawa Batu Kawan, muliakan Batu Kawan dalam upacara rasmi. Ini dan saya nak minta menteri Apa tolong. kaitannya? Menteri, you have to Apa clear this. kaitannya? Please menteri. I'm talking to Lari menteri. topik lah. 36(6). Sangkaan jahat. Saya minta menteri tolong cek dengan your RUU bila you gulung yang buat menteri, please. Adakah perkataan gelap ataupun pakai bedak untuk diri saya seksis? Tapi saya dah minta maaf, dah tarik balik. This Tapi is my kenapa point. harus diulang-ulang-ulang? Memang seksis Saya- lah. Saya hanya This cakap is my sekali. point. No. Menteri yang jawab, bukan dia orang jawab. Menteri cek, saya akan terima this is the apa point jawapan of the menteri. RUU. Saya akan terima. Point of order, Bila sit down menteri lah, jadi Timbalan point of Speaker. order. This is point Tak of perlu order. dengar, ini bukan syarahan. 36(6), sangkaan jahat. Kerana saya sebut saya gelap. Kalau saya putih, saya kata orang lain gelap, tak apa, saya pun lagi gelap. Dan saya kata, ini cerita dulu. Datuk Timbalan Dan saya dah Speaker. minta maaf. Masa itu kita dengar Baling yang keluarkan kenyataan. Baik, Baling. Baik, saya dah. Baik, Baling. Terima kasih ya, Baling. Kita dah dengar. Baik. Jangan benarkan Baling ulangi kenyataan. Kita minta nanti menteri menjawab. Baik. Nanti semua yang kita orang ni datang sini Timbalan Speaker, apa ni Timbalan Speaker? Can I go on, please? Sebenarnya the elaboration yang dia elaborate ni saja dengan sangkaan jahat Tidak. nak menjatuhkan maruah ahli parlimen Tidak. yang ada belah sini. Baik. Terima kasih, Baling. Baik. Perempuan panggil speaker barua. Timbalan Speaker, Barua, itu barua, adalah barua. tuduhan. Ini yang speaker. Itu adalah tuduhan, itu Cek. tak betul. No, Baling. ambil tindakan kalau dia tak cakap. Ambil tindakan pada That saya. does not Pergi cek justify dalam you handset. behaving in that Pergi manner. cek. Well, Saya nak just- beritahu Batu Kawan berulang tidak kali beri hak kepada panggil beliau. barua kepada speaker Tan Sri Azhar. Cek tengok. Ada tak ada. Timbalan Hari Speaker. pertama. Baik. Minta Baling. Tak, saya offkan mic. Saya offkan mic. I speak. Baik. Kita dah dengar dan permintaan nanti untuk dijawab oleh menteri yang menggulung dan saya minta Batu Kawan ada seminit lagi untuk rumuskan. Terima kasih Batu Kawan. Maaf Datuk Timbalan Speaker, saya minta sedikit lagi masa Ya, untuk just to clear the air, takrifan. Gangguan seksual artinya apa-apa kelakuan tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat atau fizikal yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. In my opinion, Datuk Timbalan Speaker, terima kasih. dengan munasabahnya, it was an insult before. Tapi saya teruskan. Daripada kes pelajar sekolah Ain Husniza yang menjadi ikon Make School a Safer Place, melalui pengalaman sendiri, seorang mangsa gangguan seksual selepas pendedahan perangai jijik seorang guru, there is no compromise on the type of behaviour or language, Datuk Timbalan Speaker, and it is up to us here, including you and I, to ensure that Ain is the last person to have to go through this ever again. Apakah status period spot check di sekolah-sekolah sebelum ini? Adakah ianya bukan satu gangguan seksual? Saya harap Yang Berhormat Menteri boleh memberikan satu jawapan yang bernas dalam Dewan Yang Mulia ini. Bukan wanita sahaja, lelaki juga menjadi mangsa gangguan seksual sama ada oleh wanita maupun lelaki, dan kita perlu menormalisasikan dialog mengenai gangguan seksual dan betapa pentingnya undang-undang ini untuk mendapat keadilan bagi yang memilih untuk berdiam diri di atas struktur kuasa dengan izin, power structure yang selalunya melindungi pemangsa daripada melindungi mangsa. Datuk Yang di-Pertua, di alaf ini tiada lagi alasan untuk wanita atau lelaki untuk menelan bolos pahit, cubaan atau gangguan seksual oleh pemangsa semata-mata kerana ianya harus diterima oleh masyarakat, kerana ianya sudah menjadi lumrah kehidupan kita. Di United Kingdom, Ahli Parlimen Kerajaan Christopher Pincher telah meletak jawatan sebagai timbalan Ketua Whip kerana telah meramas dua orang lelaki di sebuah klub. Dan apa yang berlaku dengan izin, a chain reaction and a series of event telah mengakibatkan
Perdana Menteri Boris Johnson untuk meletak jawatan. This is the seriousness of a sexual harassment case that it led to a prime minister to resign in a country. Di Malaysia juga banyak kes-kes gangguan seksual tetapi sebelum ini tidak dapat diambil tindakan yang khas memandangkan tiada undang-undang khusus apabila laporan polis dibuat dan kita nak salahkan anggota polis pun susah sebab tak ada undang-undang untuk mereka gunakan untuk membuka fail, membuka siasatan dan sebagainya. Terima kasih waktu kawan. Saya rumuskan Datuk Speaker. Seperti jenayah rogol, kebiasaannya mangsa akan dipersalahkan dulu dan mulalah soalan-soalan sampah seperti apakah yang dipakai oleh mangsa, mengapa mangsa berada di tempat tersebut, perangai mangsa memang mengundang jenayah rogol dan sebagainya. Apakah usaha pihak kementerian untuk mewujudkan kesedaran di kalangan masyarakat terutama golongan yang sudah biasa dengan komen, pandangan dan perbuatan lucah tetapi dipertahankan sebagai lawak jenaka seperti jemputan oleh pihak mangsa dan alasan sampah suka sama suka serta dia tidak menolak maka dia bersetujulah. Adakah kementerian bersedia untuk memastikan maklumat perlindungan mangsa dan pemangsa dalam akta ini diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, bahasa Tamil, bahasa Cina, bahasa-bahasa natif di Sabah Sarawak dan bagi rakan-rakan orang asli kita. Bagaimana pula dengan golongan OKU yang buta, yang pekak dan mengalami masalah kesihatan mental? Hampas seperti ini harus diberi pengajaran. Lelaki mahupun perempuan yang cuba menghalalkan tabiat meloyakan dengan hukuman dan kesedaran apa yang mereka lakukan akan mempunyai impak yang besar dalam minda dan fizikal psikologi mangsa. Adakah kementerian akan menyediakan sokongan moral, psikologi dan psikososial bagi mangsa gangguan seksual ini? Adakah anggota penguatkuasa akan menjalani latihan untuk menyediakan mereka berdepan dengan kes gangguan seksual? Adakah pasukan di Pejabat Peguam Negara termasuk Timbalan Pendakwa Raya atau DPP cakna mengenai hal gangguan seksual ini? Adakah hakim sebagai pihak yang berkepentingan akan juga menjalani refresher course untuk memberikan penghakiman yang adil bagi mangsa gangguan seksual? Kitaran jenayah atau cycle of violence boleh dan mampu dibendung sekiranya kita fokus kepada punca berlakunya gangguan seksual. It's power play and we cannot allow the powerful, privileged and the influential to walk scot-free after inflicting sexual harassment on victims. Masih dah tamat dah ni, kawan. Tuan Yang di-Pertua, hari ini akta ini, RUU ini haruslah universal dan bukan di atas pemahaman atau pendapat based on culture, budaya ataupun budaya tempatan. Ianya haruslah mengikut piawaian antarabangsa. Akta gangguan seksual hari ini perlu ada kerana undang-undang sebelum ini telah gagal untuk memastikan keadilan terbela bagi mangsa gangguan seksual. Maka dengan ini saya menyokong akta ini dan harap akan ada pembaharuan dan pindaan kepada akta tersebut. Terima kasih. Terima kasih waktu kawan. Sila pembahas terakhir yang berhormat Hulu Selangor.